Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tingkatan 5? Saya harap semua sihat walafiat. Duduk di rumah, jangan keluar. So, sepanjang tempoh cuti ni ataupun tempoh perintah kawalan pergerakan ni, cikgu harap awak dapat manfaatkan dengan banyak membuat latihan, banyak membuat nota sendiri, okay, untuk mengingat, okay, menghafal apa yang patut, okay, untuk semua subjek lah, insyaAllah. Okay. Jadi sebelum ni cikgu dah share dengan awak link soalan-soalan objektif kimia. Ada yang SPM sebenar, ada yang soalan-soalan percubaan. So yang first yang cikgu akan bincangkan dengan awak ni adalah soalan SPM sebenar 2010. Okay, ada bab yang kita tak belajar lagi, so kita cuma akan bincangkan. Tak semualah maksudnya soalan yang kita akan bincangkan. Mana soalan-soalan yang mudah tu cikgu harap awak dapat buat. Okey, jadi cikgu akan bincangkan soalan-soalan yang baras tinggi, yang mana memerlukan pengiraan dan sebagainya. Dan cikgu harap awak buat dulu sebelum tengok video cikgu ni. Okey? Satu persatu, tapi cikgu pilihlah mana-mana soalan yang aras tinggi. So soalan nombor 1 ni kena ingat sampai bila-bila maksud isotop. Okey, isotop adalah atom-atom unsur yang sama dengan nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza ataupun bilangan neutron yang berbeza. Okey, so ini jawapan dia adalah B. Nombor 2 ni dia tanya takat lebur X 78 darjah Celsius. So manakah lengkung pemanasan? So lengkung pemanasan ialah C. Okey, dengan takat lebur ialah 78. So ingat balik So nombor 3 tentang jisim atom relatif. So jisim atom relatif ni sama dengan nombor nukleon nilainya, dan juga sama juga nilainya dengan jisim molar. Okey, tapi jisim molar ni adalah untuk jisim 1 mol bahan. Okey, kita teruskan dengan nombor 4. Senang juga. Apakah bahan-bahan tindak balas dalam persamaan ini? So jawapannya kuprum 2 hidroksida dan juga asid nitrik. Okey, kita teruskan. Nombor 5. Okey, unsur M dan L terletak dalam kumpulan 1 dan kumpulan 16. So kumpulan 1 akan membebaskan 1 elektron. Kumpulan 16 memerlukan 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Jadi perlukan 2 atom daripada kumpulan 1. So jawapannya adalah C, M2L. Okey, seterusnya nombor 6. Okey, unsur J dan Q masing-masing mempunyai nombor proton 12 dan 9. Berapakah jisim formula relatif bagi sebatianan terbentuk? So ini adalah gabungan antara bab 4 dan bab 5, tingkatan 4 dulu. Okey, bab 4 adalah jadual berkala unsur dan bab 5 ialah ikatan kimia. So nombor proton 12, elektron dia 282. Nombor proton 9, susunan elektron dia ialah 27. Jadi kumpulan 2 akan membebaskan 2 elektron, manakala kumpulan 17 memerlukan lagi 1 elektron. So formula dia adalah JQ2. So JQ2. So awak tambahlah 24 campur dengan 19 campur dengan 19. So jawapan dia adalah C. Okey, nombor 7. So ini adalah soalan formula empirik. Cikgu harap semua dapat buat. Sebenarnya soalan ni senang sangat, tapi cikgu akan tunjukkan pada awak. Okey, jisim untuk X, jisim untuk O. Okey, so dia bagi yang ni dengan yang ni. Kemudian dia bagi formula empirik X2 O3. Jadi kita buatlah macam biasa. Yang dia nak ialah dia punya JAR. Okey, X punya JAR. So yang X ni kita tak tahu, kita letak macam ni. Okay, so yang ni kita boleh kira bilangan mol dia dapat 0.06. Daripada formula empirik dia 2 nisbah 3. So kalau X kita tak tahu, nisbahkan dengan 0.06. X sama dengan 2 dengan nisbah O ni 3. Jadi nak dapatkan nilai X, 3X sama dengan 2 darab 0.06. Maka bilangan mol X ialah 2 darab 0.06 bahagi 3. Dapatlah 0.04 mol. Okey.
Jadi bila dah dapat mol, bolehlah kita cari dia punya JR menggunakan bilangan mol sama dengan GSIM bagi dengan JR. Okey. Tapi sebab sekarang kita nak cari JR, so kita terbalikkan formula tu, persamaan tu, dapatlah 2.24 gram bahagi dengan 0.04 mol, dapatlah 56. Dapatlah jawapan dia. Tengok persamaan yang diberikan, iaitu penguraian bagi hidrogen peroksida. So, soalan dia minta berapakah isi padu gas oksigen yang terhasil daripada penguraian. Tengok maklumat apa yang dia bagi. 500 cm padu hidrogen peroksida 2 mol per dentimeter padu pada suhu dan tekanan piawai STP. Okey, so dia punya maklumat yang dia bagi adalah MV per 1000 bagi hidrogen peroksida. Maksudnya boleh cari bilangan mol hidrogen peroksida. Setelah cari bilangan mol, kemudian awak buat dia punya perkadaran, awak akan dapat jawapan. Okey. So, daripada persamaan dia dah bagi penguraian hidrogen peroksida kepada air dan juga gas oksigen. So, yang dia bagi adalah MV per 1000. Dia bagi MV 2 mol per dentimeter padu dengan 500 cm padu. So, dapatkan dia punya MV per 1000, dapat 1 mol. Daripada persamaan, jangan lupa tulis ya. Daripada persamaan 2 mol menghasilkan 1 mol. Jadi kalau 1 mol menghasilkan 0.5 mol oksigen. So, dapatkan isi padu oksigen pada STP darabkan dengan dia punya isi padu molar, dapatlah 11.2 dentimeter padu. Ada gambar belon udara. Jadi biasanya yang mengisi belon udara ini adalah gas helium. Jadi jawapannya ialah D, kumpulan 18. Okey, sekarang kita tengok nombor 10. Logam X mempunyai sifat-sifat berikut, kurang reaktif daripada ferrum. Maksudnya dalam siri kereaktifan kimia, kedudukan logam X ni bawah daripada ferrum. Okey. So ferrum berada di antara zinc dengan stannum. Okey. Di antara zinc dengan stannum. Zinc atas dia dan stannum bawah dia. Okey, so oksida logam manakah yang boleh bertindak balas dengan X? Oksida logam manakah yang boleh bertindak balas dengan X? Maksudnya X ni dia mesti lebih reaktif daripada mana-mana pilihan jawapan di bawah. Ataupun kita tengok satu persatu. Zinc oksida zinc dia lebih reaktif pada ferrum. So salah. Magnesium dan aluminium pun sama, lebih reaktif daripada zinc pun. Jadi jawapan dia adalah yang kurang reaktif daripada zinc ataupun yang lebih kurang reaktif, yang kurang reaktif daripada X ialah kuprum 2 oksida. So jawapannya adalah C. Okay, kita teruskan. Ini soalan acid base. Jadual 1 menunjukkan sifat oksida bagi unsur-unsur okey bukan. Ini jadual berkala punya soalan. Unsur-unsur P, Q dan R. So ingat lagi oksida bagi unsur P, Q dan R. Okey, oksida bagi logam biasanya sifat dia adalah base. Oksida bagi bukan logam ialah sifatnya berasid. Manakala aluminium adalah bersifat amphoteric. Aluminium oksida. So P, Q dan R. P acidic, berasid. Q basic, berbase dan R ialah amphoteric. Jadi susun ketiga-tiga unsur itu berdasarkan pertambahan nombor proton. So pertambahan nombor proton dalam jadual berkala daripada kiri ke kanan. Okey, bayangkan jadual berkala dalam otak awak. So kiri ke kanan, maksudnya pertambahan dia bermula daripada yang berbase. So Q dulu, lepas tu R dan kemudian P. Okey, so jawapan dia ialah D. Okey, kita teruskan. Pernyataan manakah yang menerangkan mengapakah kereaktifan unsur kumpulan 1 meningkat apabila menuruni kumpulan itu. So ini kena ingat balik lah. Kena tahu step by step, langkah-langkah. Bermula daripada dia punya size. Okey, macam mana kumpulan 1 itu dikatakan reaktif. Kalau saiz dia besar, reaktif ke? Kalau saiz dia lebih kecil, reaktif ke kurang reaktif? Okey, so tengok balik. So nombor 12,
Jawapannya adalah C. Nombor 13. Okey, unsur peralihan dan sebatiannya merupakan mangkin. So, ini adalah salah satu sifat istimewa bagi unsur peralihan. So, pasangan manakah yang betul? Yang ni mestilah kena ingat macam mana, apakah mangkin yang digunakan dalam proses penghasilan amonia, dalam proses penghasilan asid sulfurik, dalam proses penghasilan margarin. Okey, so itu semua kena ingat. Okey, tengok balik 14. Okey, yang meningkatkan kadar tindak balas. Macam manakah mangkin tu boleh meningkatkan kadar tindak balas? So, dia mesti ada kena-mengena dengan tenaga pengaktifan. Okey, tenaga pengaktifan direndahkan. Jadi, bila tenaga pengaktifan direndahkan, frekuensi pelanggaran berkesan akan bertambah. So, jawapan yang paling sesuai adalah A. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 15. Susunan elektron bagi atom U ialah 281 dan atom V ialah 287. Apakah jisim molar bagi sebatian yang terbentuk apabila atom U bergabung dengan atom V? So, yang ni pun macam soalan tadi. 281, 287, U akan membebaskan satu elektron dan V akan menerima satu elektron. Jadi, dia punya formula adalah UV. So, tambahkan saja 23 campur 35.5. Okey, 16. Bahan manakah adalah sebatian kovalen? Kovalen dia mestilah bukan logam campur dengan bukan logam. So, tengok mana yang sesuai. Nombor 17. Rajah manakah menunjukkan susunan elektron bagi molekul nitrogen? So, ingat balik nitrogen dia ada 3 pasang elektron yang berikatan. So, jawapannya adalah D. Okey. N bukan logam. N bukan logam. Jadi, dia akan membentuk ikatan kovalen. Lukis balik susunan elektron bagi nitrogen 25. Campur lagi dengan nitrogen 25. Tengok, tunjukkan macam mana cara ianya berkongsi elektron seperti dalam gambar rajah D. So, ingat balik tengok oksigen macam mana pula. Kalau nitrogen dia akan membentuk 3 pasang. So, dia akan membentuk ikatan ganda 3. Kalau oksigen dia akan membentuk ikatan ganda 2. Tengok balik Okey. Nombor 18. Yang ni awak tak belajar lagi. Sebatian karbon. Nombor 19. Jawapannya adalah A. Okey. Susunan elektron bagi atom P, Q, R dan S. Pasangan atom manakah yang membentuk sebatian melalui perkongsian? So, mestilah bukan logam dengan bukan logam. So, sebab itulah jawapan dia ialah A, P dan S. Okey, kita teruskan. Yang ni awak tak belajar lagi. Dah belajar sebenarnya. Yang ni bab tingkatan 4 betul, bab tingkatan 4. So, yang ni cikgu akan tunjukkan. Nanti awak akan tengok sama juga macam tadilah. Terminal positif dan bacaan voltmeter bagi 3 pasangan logam yang digunakan sebagai elektrod dalam sel voltan. Apakah bacaan voltmeter apabila P dan Q adalah pasangan logam yang digunakan sebagai elektrod? So, nombor 20 dengan 21 lebih kurang sama. So, cikgu akan tunjukkan Okey. Dia ada terminal negatif, terminal positif. Kalau dalam sel kimia, terminal positif akan jadi katod dan terminal negatif akan jadi anod. Di mana di anod ini pengoksidaan berlaku dan di katod penurunan berlaku. So, X dengan Y nilai voltan dia adalah 3. So, ini menunjukkan jauhnya jarak X dan Y. So, X lebih elektropositif sebab tu dia letak kat terminal negatif. Dan Y letak kat bawah. Dan jaraknya adalah 3. Manakala Z dengan Y, Z dengan Y, Z dengan Y 1.2, X dengan Z. So, Z adalah terminal positif, X dekat atas dia 1.8. So, susunan dia daripada yang lebih elektropositif kepada yang kurang elektropositif adalah X, Z, Y. Tapi sekarang kita kena cari nilai voltan dia. So, pasangan R dengan S, yang positif dia adalah S. So, S kat bawah, R dekat atas. Nilainya adalah 1.8.
Gini, biasakan tulis macam ni. S dengan Q, S dekat bawah. S dengan Q, tapi nilainya tak jauh, 0.3. Kemudian ada P dan R. R adalah positif, so R kat bawah, P kat atas, so 0.2. Yang dia nak ialah P dan Q. So P dan Q adalah 0.2 campur dengan 1.8 tolak 0.3. So dapatlah 1.7 volt. Yang boleh digunakan untuk menulinkan kuprum. Ingat dalam penulinan logam menggunakan elektrolisis, anod adalah kuprum yang tak tulin dan katod adalah kuprum tulin. So yang mana sesuai? Dan larutan dia sebaik-baiknya mestilah ada kuprum. Okey, mestilah ada kuprum. So A boleh jadi jawapan dia, B boleh jadi jawapan dia. Tu tengok yang mana satu yang betul dia punya elektrod. So jawapan dia adalah B. Okey, B adalah betul Yang mana anod adalah impure copper, kuprum tak tulin, dan katod adalah kuprum tulin. Okey, seterusnya. Ini adalah untuk penyaduran pula. Okey, penyaduran cincin besi dengan argentum. So, sebelah anod diletakkan silver plate, diletakkan kepingan argentum. Manakala cincin besi diletak sebelah katod. Manakah persamaan yang betul? Persamaan setengah yang betul. So, dekat anod, pengoksidaan berlaku. Bila pengoksidaan berlaku, maksudnya elektron dibebaskan. Manakala di katod pula, ion argentum akan menerima elektron dan akan membentuk logam argentum yang akan menyadur cincin besi. So, jawapan ini adalah B. Okey, 23 adalah B. Okey, seterusnya 24. Yang mana satu pernyataan yang betul? 0.1 mol per dentimeter padu larutan X mempunyai nilai pH 3+. So, pH 13 tu yang betul. Kita kena tengok kat situ, itu clue dia. So, jawapannya adalah B. Antara berikut yang manakah bukan sifat kimia bagi asid? So, ingatlah balik apakah sifat kimia bagi asid? Asid campur dengan base dapat garam campur air. Asid campur dengan logam dapat garam campur dengan gas hidrogen. Asid campur dengan logam karbonat dapat garam campur karbon dioksida campur air. Seorang petani mendapati tanahnya terlalu berasid. So, manakah bahan yang boleh mengurangkan keasidan? So, jawapannya ialah B. Okay, so biasanya bahan yang berbase ada ion oksida ataupun ion hidroksida di belakangnya. Okay, ionnya. Okay. So, 26 jawapannya adalah B. 7. Soalan asid dan base. Persamaan berikut mewakili tindak balas peneutralan antara barium hidroksida dan asid hidroklorik. So, yang ni pun dia dah bagi persamaan dekat awak. So, kita tengok dia punya pengiraan. Cikgu harap sangat korang dapat mahirkan diri korang untuk buat pengiraan kimia ni. Sebabnya senang. Senang sangat. Okey, kita kena cari bilangan mol. Okey, bilangan mol ni ada 4 cara lah sebenarnya untuk awak cari. Bilangan mol sama dengan yang berkaitan dengan jisim, yang berkaitan dengan bilangan zarah, yang berkaitan dengan isi padu molar. Yang berkaitan dengan isi padu gas. So, lagi satu yang boleh kita cari bilangan mol adalah macam ni, MV per 1000. So, dapatkan bilangan mol bagi yang dia bagi information. M dia bagi, V dia bagi. So, dapat 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 mol barium hidroksida. So, daripada persamaan 1 mol barium hidroksida bertindak balas dengan 2 mol. Jadi, kalau 2.5 darab 10 kuasa negatif 3, HCl adalah 5 darab 10 kuasa negatif 3. Dapatkan isi padu HCl, masukkan balik dalam persamaan MV per 1000. Dia nak V dia. Bilangan mol kita tahu, M kita tahu. So, dapatlah V dia 10.0 cm padu. Okey, jadual 5 menunjukkan pemerhatian bagi 3 ujian ke atas larutan X. Apakah X? Okey, yang ni adalah bab garam. So, awak kena ingatlah dalam bab garam, macam mana kita nak buat ujian pengesahan bagi cation.
Okey, kita ada dua reagent. Yang pertama, kita akan campurkan dengan larutan natrium hidroksida sedikit dan kemudian kita tambah sehingga berlebihan. Tengok apa yang berlaku, sama ada mendakan ke, mendakan warna apa. Kemudian kita ambil lagi satu larutan garam yang kita nak uji. Kita tambahkan pula dengan larutan amonia sikit sehinggalah berlebihan. Tengok apakah perubahan dia. So daripada sini kita tengok kalau nombor 1 dan nombor 2, bila tambah larutan natrium hidroksida sehingga berlebihan, mendakan putih larut. Kalau yang ni awak kena ingat ZAP. ZAP akan larut dalam NaOH berlebihan. So ZAP ialah zinc, aluminium dan plumbum. Kemudian tengok nombor 2 pula. Tambah larutan amonia sehingga berlebihan. Mendakan putih larut dalam larutan amonia berlebihan. So yang larut dalam larutan amonia berlebihan ni cuma satu sahaja. Okey, iaitu zinc. Okey, so kita dah dapat jawapan untuk zinc. Seterusnya yang ketiga ini adalah ujian bagi anion bagi garam tersebut. Tadi cation, so sekarang anion. Okey, clue dia kat sini adalah tambahkan beberapa titik larutan argentum nitrat. So, argentum bila gabung dengan anion ni, dia akan menghasilkan mendakan. Argentum apa yang akan menghasilkan garam tak larut? Okey, argentum apa? Argentum chlorida. So, dia punya anion ialah chlorida. So, jawapan dia ialah A. Okey, kita teruskan. Nombor 29 yang manakah adalah tindak balas penguraian ganda 2. So, ingat penguraian ganda 2 adalah untuk menghasilkan mendakan. So, antara jawapan dekat hasil tindak balas ni, yang hasilkan mendakan ialah AgCl. Okey, AgCl dan juga koprum karbonat. So, jawapan dia ialah 1 dan 3. Okey, kita teruskan nombor 30. Ini adalah kadar tindak balas. Pernyataan manakah yang menerangkan mengapa kadar tindak balas meningkat? Jumlah luas permukaan zarah-zarah bahan tindak balas bertambah. So, betul tak? Kalau jumlah luas permukaan zarah bertambah, maksudnya saiz dia kecil. Dia akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Pernyataan manakah yang menerangkan mengapa kadar tindak balas meningkat? Oh, untuk suhu, sorry. Yang A itu untuk saiz. Okey, kalau B pula, jumlah bilangan zarah-zarah bahan tindak balas per unit isi padu bertambah. So, ini adalah untuk kepekatan. So, untuk suhu, jawapannya adalah tenaga kinetik. So, jawapan dia adalah C. Okey, seterusnya 31. Kadar tindak balas purata. Nilai yang pertama di saat ia menjadi mendata. Okey, yang mana tindak balas telah pun selesai. Jadi 26.5 bagi dengan 22.5 minit. So, dapat 10.6 cm padu per minit. Bagaimanakah kadar penghasilan hidrogen boleh ditingkatkan? Meningkatkan sizing salah. Meningkatkan isi padu bukan faktor kadar tindak balas. Meningkatkan isi padu asid hidroklorik juga bukan. So, jawapannya adalah D, suhu. Okey, seterusnya 33 ini adalah macam mana awak nak balancekan persamaan kimia. So, senang saja. 34 belum belajar lagi. 35 pun adalah sebatian karbon, belum belajar. 36 belum belajar, 37 belum belajar, 38 belum belajar. Okey, 39 kita dah belajar redox. Pernyataan manakah yang mendefinisikan pengoksidaan? So, jawapannya adalah A. Okey, pertambahan nombor pengoksidaan. Betul ke? A, betul. Okey, seterusnya 40. Logam manakah yang dapat mencegah pengaratan apabila bersentuh dengan besi? So, mencegah pengaratan maksudnya dia mesti lebih elektropositif berbanding besi. So, yang ni jawapannya adalah D.
41. Apakah nombor pengoksidaan bagi X dalam ion X2O3 2-. Okey, untuk X. So, yang ni kena buat pengiraan lah. Okey, ada yang masih belum pandai juga untuk mengira nombor pengoksidaan. So, cikgu akan tunjukkan. Nombor 42 tak belajar lagi. Okey, termokimia. 43 pun sama. Termokimia. 44. Okey, 45. Pasangan manakah yang dipadankan dengan betul? So, ini tajuk alloy. Tingkatan 4 dulu kita dah belajar. So, jawapan untuk 45 adalah A. So, kenalah ingat contoh-contoh apakah komposisi bagi alloy. Okey, apakah komponen utama dia. Okey. Dan apakah alloy tersebut. Okey, at least hafallah dalam 5 alloy. Komposisi bagi 5 alloy. Okey. Okey, seterusnya nombor 46. So, ini pun adalah pengiraan yang mudah. Macam mana nak dapatkan peratusan nitrogen mengikut jisim dalam amonium sulfat. So, kita tengok cara dia. Senang sangat. Awak ingat tak amonium sulfat macam mana dia punya formula? So, NH42SO4. Dapatkan peratus jisim nitrogen saja per dengan keseluruhan sebatian. So, dapatlah jawapannya 21.2%. Kaca. Okey. Kaca soda kapur. So, yang ni pun sama juga. Untuk kaca, kita tengok apakah bahan. Apakah bahan untuk membuat kaca soda kapur. Okey. So, jawapan kat sini sebenarnya adalah D. Okey. Tapi C pun betul juga. So, yang ni cikgu tak begitu pasti. Sebabnya cikgu tengok natrium karbonat dan kalsium karbonat ditambah dengan silikon silikon dioksida. Okey, untuk pembuatan kaca soda kapur. So, jawapan dia C boleh, D pun boleh. Okey, seterusnya 48. Bahan manakah adalah polimer semula jadi. Okey, so yang ni belum belajar lagi lah polimer semula jadi ni. Okey, bahan manakah adalah bahan komposit. So, jawapannya gentian kaca. Dan nombor 50 pun belum belajar untuk penyediaan sabun. Penerangan cikgu. Teruskan buat latihan, terutamanya latihan objektif untuk ingat balik bab-bab tingkatan 4. Okey. So, teruskan. Kalau rajin, buat soalan-soalan sebenar, soalan struktur sikit, soalan esei sikit. Okey. So, bahagikan masa dengan baik di rumah supaya awak dapat manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Okey. So, esok kita akan teruskan. Cikgu akan share video. Tapi kita akan teruskan dengan PDPC bab 2 iaitu sebahagian karbon. So, cikgu akan share video setiap subtopik dan selepas habis satu video, cikgu akan share link soalan dan awak akan cuba jawab soalan tu dan kemudian awak upload dekat dalam Google Drive awak dan share link tersebut dengan cikgu supaya cikgu boleh simak. Okey? Semoga kita dapat teruskan PDPC kita dengan cara ni. Assalamualaikum. Bye.